saya menggunakan isu scientific SSA, iaitu socio-scientific approach, di mana saya mengutarakan artikel, kemudian pelajar membaca artikel dan membuat sedikit sketsa bagi memahami lagi dan menguasai konsep ini. Jadi sebenarnya inersia ni dia pernah membawa impak yang sangat besar kepada manusia. Okey, satu peristiwa pernah berlakunya tenggelamnya kapal Titanic. Okey, so cikgu jemput Atira kawan kamu untuk bercerita tentang idea Titanic. Okey. Sebenarnya Atira ni dijemput ada beberapa lagi kawan-kawan yang berminat untuk menghasilkan satu sketsa yang boleh memberikan kamu lebih feeling menyentuh perasaan kita, sebab kita kena tengok betapa inersia itu boleh memberi kesan kepada kehidupan. Dijemput pelakon-pelakon sketsa, okey. Titanic dan kaitannya dengan mata pelajaran kita pada hari ini iaitu inersia. Kejadian mengeyak hati tenggelamnya kapal RMS Titanic yang berlaku pada malam 14 April hingga pagi 15 April 1912 di Samudra Atlantik Utara 4 hari selepas berangkat dari Southampton dalam pelayaran perdananya menuju ke New York City. Titanic merupakan kapal terbesar yang beroperasi pada masa itu mampu membawa lebih kurang 2,224 orang ketika melanggar dengan ketulan ais pada pukul 11.40 malam pada 14 April 1912. Kapal ini mengambil masa selama 2 jam 40 minit untuk ditenggelamkan. Kejadian ini telah mengakibatkan kematian berjumlah lebih daripada 1,500 penumpang dan merupakan salah satu kes maritim dunia yang tidak dapat dilupakan. Maju anak-anak kapalku, maju bekerja. Hei kau, bagi tahu orang sana bakal lagi arang batu. Lajukan lagi, pergi. Captain Harry, kita dah menghampiri dengan kelajuan yang maksimum kita. Bagus, bagus. Teruskan laju. Saya Adam Smith. Apa nama saya lupa dah. Adam Smith akan menjadi orang pertama menerokai laut ini daripada Southampton ke New York. Bekerja, bekerja, bekerja. Yeah. Sebelum pelanggaran berlaku, anak kapal Titanic dan kaptennya telah menerima beberapa peringatan berkenaan dengan bongkah ais yang menghalang perjalanan mereka. Namun, kapal sedang berlayar dengan kelajuan maksimum ketika berlanggar dengan bongkah ais tersebut. Kapal Titanic telah mengalami perlanggaran luar biasa sehingga meromokkan sisi kanan kapal dan 5 daripada 16 bahagian kapal telah mengalami kerosakan. Kapten! Terima kasih. Laporkan ini. Saya mendapat maklumat ini daripada keturunan lain. Ada muka lain di hadapan kita. Tukarlah, Kapten. Tukarlah, Kapten. Hei, jangan takut anak kapalku. Muka ais itu hanya satu kabang angin. Ini adalah RMS Titanic. Kita membawa 2,224 penumpang. Kita ada 892 kru. Kenapa kita nak takut dengan satu bongkar ais di hadapan? Dia besar. Besar, Kapten. Reda kita tak ada yang menunjukkan pun. Kerja! Tiada apa boleh mengganggu rekod aku. Kerja! Kapal Titanic telah dirancang untuk menampung komplikasi kerosakan 4 daripada bahagiannya. Anak-anak kapal yang mendari kesulitan dan kesukaran ini telah mengetahui terlebih dahulu bahawa kapal Titanic akan tenggelam.
Mereka menggunakan isyarat roket dan menghantar pesanan melalui radio untuk mendapatkan bantuan. Malangnya, bot penyelamat yang diisi dengan angin terlalu sikit untuk menampung kesemua penumpang. Alamak, Kapten, ada sesuatu dekat depan. Kan saya dah kata bukan buka ais, tengok lagi. Betul dah cakap guru tadi, ada botol ais dekat depan. Macam mana kita mungkin dapat? Macam mana aku nak buat Kapten? Tak boleh kita nak berhentikan ke? Kita perlu berhenti Kapten. Kita perlu berhenti Kapten. Apa yang kita tadi? Tapi yang terlalu berat, kita berhenti. Kita berhenti Kapten. Dah terlalu berat. Kita berberat lah Kapten. Kita berhenti je. Dengan syarakat tinggi sangat. Kita ada satu syarat saja. Langgar saja. Terima kasih atas perkhidmatan anda. Kapal Titanic telah terbahagi kepada dua ketika tenggelam bersama-sama dengan beribu-ribu penumpangnya dan anak-anak kapal di dalamnya. Hampir semua orang yang lompat atau jatuh ke air mati kerana akibat daripada hypothermia, iaitu kesedukan dalam masa beberapa minit. RMS Carpathia tiba di tempat kejadian 1 jam setengah setelah kejadian tersebut dan menyelamatkan mangsa terakhirnya pada pukul 9.15 pagi pada April 15, iaitu 24 jam setelah anak kapal Titanic menerima peringatan bongkar ais. Bencana ini telah menyebabkan kemarahan orang awam yang meluas kerana jumlah bot penyelamat yang terlalu sedikit, pergerakan kapal yang terlalu membahayakan dan sikap anak-anak kapal serta kaptennya terhadap penumpang adalah berbeza mengikut kelas sosial. Penyelidikan telah dijalankan setelah kejadian tenggelamnya kapal RMS Titanic berakhir. Hal ini telah mendorong kepada pembentukan International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) pada tahun 1914 yang masih digunakan pada hari ini untuk memastikan keselamatan para penumpang. Okey, faham tak? Ataupun kamu hayati tak? Lakonan, saya rasa lakonan ni memang cukup mantap daripada rakan-rakan. Okey. Terima kasih kepada para pelakon sketsa dan juga Atira yang telah menceritakan kepada kita bagaimana menyentuhnya perasaan tragedi kapal tenggelamnya kapal Titanic pada tahun 1912 ya. Okey, pada masa itu kapal tersebut merupakan satu teknologi yang sangat canggih di mana kapten tu pada mulanya ingin memecahkan rekod ya sampai paling cepat pada destinasi tanpa memikirkan muatan penumpang yang berlebihan sebenarnya ya yang berlaku. Okey, apakah hubungan jisim dan inersia di situ? Lebih banyak jisim, maka inersianya akan bertambah. Jadi apabila kamu adalah pengendali kenderaan, katalah pada satu hari nanti, pastikan muatannya tidak melebihi daripada had ya, yang ditentukan. Itu yang pertama. Okey, apa lagi pengajaran yang boleh kita ambil daripada isu ini? Ini kita panggil pembelajaran SSA. Socio-Scientific Approach. Hari ini cikgu utarakan supaya sebagai salah seorang daripada ahli saintis, kamu masih lagi mengamalkan nilai-nilai murni di dalam kehidupan ya, untuk pastikan keselamatan. Okey. Okey, apa lagi pengajaran agaknya? Okey, mengurangkan hal laju sebab laju boleh menghasilkan momentum yang tinggi. Okey, bagus Hasif idea tu. Ada apa-apa lagi idea? Okey. Okey, cikgu rasa tepatlah ya. Ada pengajaran yang telah kamu dapat tu. Okey, jadi sebenarnya dalam pembelajaran di sekolah kita ni, okey, kita mesti buat peta I-Think sekurang-kurangnya seminggu sekali ya. Jadi hari ni mengikut kumpulan masing-masing, cikgu nak kamu buat peta I-Think. Cikgu bebaskan kamu untuk mereka bentuk peta I-Think masing-masing. Kita ada berapa jenis I-Think? Peta I-Think? Ya? 8 peta I-Think. Cikgu bebaskan kamu hari ini
untuk mereka 8 ataupun beberapa jenis peta IT yang boleh mengikut kumpulan. Okey, cikgu bagi sedikit input. Mungkin kamu boleh keluarkan peta untuk mengkaji kesan positif dan negatif inersia. Gambar cikgu akan berikan. Okey. Mendefinisikan inersia. Okey, mendefinisikan inersia ni biasanya peta apa yang kita buat? Ya, peta bulatan boleh buat. Kita mengkategorikan kesan positif dan negatif, kita boleh buat peta pokok. Contohnya, membanding beza situasi inersia tadi, contohnya ada yang pergerakan lurus, ya, dia masih nak mengekalkan gerakan seragam, ataupun dia situasi di mana nak kekal pegun, ya, walaupun daya luar bertindak, dia nak kekal juga pegun. Okey, kamu boleh kategorikan dalam bentuk itu. Okey, kalau kita lihat aras pelajar, terdapat pelajar yang mempunyai aras yang sederhana, ada yang mempunyai aras kemahiran yang tinggi dan aras pemikiran yang agak rendah. Dan yang sederhana boleh menghasilkan peta-peta ITING mengikut format yang telah ditetapkan. Dan aras rendah pula mereka boleh memahami sebenarnya konsep asas inersia itu. Kumpulan yang buat peta bulatan iaitu kumpulan Aida untuk membentangkan hasil kerja mereka, ya. Okey, silakan Aida. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada cikgu dan rakan-rakan sekalian. Dengan tajuk yang telah dibagikan, kami membuat mendefinisikan inersia. Dalam peta kami telah menerapkan hukum pertama Newton, iaitu Newton's first law of motion, stated that if there is no net force on the body, its state of motion will be unchanged, or unless an external force acts on it. Other meaning is, this law stated that an object will remain at rest or continue moving with uniform velocity in a straight line unless an external force acts on it. Okey, bagus. Dalam mendefinisikan, dalam peta bulatan biasanya kita mendefinisikan, kita menerangkan tentang sesuatu konsep. Okey. Jadi sebenarnya inersia ni adalah tergolong dalam hukum Newton pertama. Okey, yang mana kita tak sentuh langsung tadi. Okey, bagus. Kumpulan ni dia highlightkan benda ni, dia utarakan benda ni. Okey, saya lihat tadi ada satu lagi peta pokok yang menarik, iaitu kumpulan yang mengasingkan jenis situasi yang berbeza. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya saya di sini adalah untuk membezakan antara situasi-situasi yang mengamalkan konsep inersia. Okay, seperti ada dalam gambar, kita ada dua situasi, iaitu di mana kebolehan jasad untuk kekal pegun dengan satu lagi untuk bergerak dalam hal laju seragam. Okey. So bila kita cakap kebolehan jasad tu untuk kekal pegun kan, kalau boleh benda tu yang solid kita nampak tu, dia nak duduk diam tau, dia tak nak berubah sekali. Faham tak? Macam tadi awal kita tarik kain kan. Dia nak stay kat situ lah, dia tak nak lari sendiri. Okey, itu definisi yang itu pertama kan. Seperti yang kedua, bergerak dalam hal laju seragam. Bila satu objek tu bila dia laju kan, dia dah constant lah. Tiba-tiba kita apply force kat dia kan. Bila kita apply force kat dia, benda tu akan cuba untuk bergerak dalam hal laju seragam lah. Dia akan cuba untuk stay bergerak lah. So sebab tu kalau kita punya kereta tak tingkap kan, nanti kita kalau break kita boleh keluar macam mana. Cerita pasal tingkap kereta ni tadi,
kita tak bincang pun apa ciri-ciri cermin yang sepatutnya pada kenderaan. Anti-shattered windscreen. Bagus istilah tu, catat. Okey. Istilah tu apa, boleh ceritakan tak sikit anti-shattered ni? Cermin anti pecah. Kalau katakan berlaku collision, berlaku pelanggaran, apa berlaku kepada cermin kat depan? Biasanya bila terkena penumpang, ya, dia akan pecah. Okey, dia pecah, dia tidak, pecahan tu dia tidak tajam tau, dia tak tajam dan tidak mencederakan penumpang. Dia cuma macam retak sahaja. Ya? Itu kita panggil sebagai anti shattered windscreen. Istilah dia, ya. Okey, cikgu tak nak simpulkan hari ini. Boleh tak cikgu nak daripada kamu sendiri? Mungkin ada beberapa kesimpulan sepanjang kita belajar topik kita pada hari ini. Okey, Esta, silakan. Manusia adalah kebolehan objek untuk mengekalkan keadaan asal yang berun atau pergerakannya yang seragam dalam garis lurus. Okey, bagus. Tepat sekali. Betul? Setuju, Okay. Apa lagi kesimpulan yang kita dah belajar hari ini? Firdaus dululah. Okey, Firdaus. Semakin bertambah jisim, semakin bertambah inisial. Ya, selain daripada istilah tadi, kita dapat kaitkan hubungan antara jisim dan inersia. Ya, tadi Hasif nak jawab dari segi kesimpulan? Kesimpulannya, saya rasa kita patut gunakan hukum kunci dengan sebaik mungkin. Okey, betul aplikasi. Ingat, kalau kamu adalah mungkin satu hari jurutera, kita tak tahu kita punya masa depan akan datang. Mungkin kamu sebagai jurutera ataupun kapten kapal Titanic tadi. Okey. Mungkin kapten kapal ke, ya, ataupun pilot. Mungkin kamu akan kena bertindak dengan bijak, ya, mengambil keputusan dengan bijak, dari segi kelajuan kenderaan, ya, dari segi segala aspek lah keselamatan kepada orang ramai dan penumpang-penumpang, ya. Saya rasa menulis lagi bagus sebab boleh refer bila-bila nak. So, lagi pun senanglah nak buat latihan ataupun nak study bila-bila. Saya rasa macam tertarik pula bila misalnya cakap pasal menulis kan. Okey, bila kita nak buat nota tu, yang penting dia mesti ada kata kunci, dia senang kita nak refer. Lepas tu jangan lupa bila kita buat nota tu jangan guna warna yang sama, guna warna berbeza-beza supaya kita bagi efektif sikit dan lebih ingat. Tapi kadang-kadang ada kalanya mengajar cara macam tu tak efektif juga. Sebab kalau kita baca saja, tanpa kita tahu, orang yang tahu makna sebenar tu tak ada kat depan kita, kita tak tahu juga. Sebab tu gunanya guru-guru menggunakan ajar secara audio, visual dan lisan. Yang common selalu guna lisan kan. Tapi cara visual dengan audio juga penting juga. Kita kena mendengar dan memfaham apa itu sebenarnya. Sebab itu cikgu tadi dia cuba kaitkan dengan kehidupan harian kita.